kata Diana, dalam email ni beliau seolah-olah menyalahkan ibunya. Dia katakan setiap kata-kata ibu adalah doa. Ibu saya sering katakan pada saya, jangan balik malam-malam, nanti kau kena ganggu dengan hantu baru kau tahu. Saya kata meripiklah, zaman moden mana ada hantu. Bila dah terkena, saya marah ibu saya. Saya kata inilah mulut ibu masin, cakap saya kena ganggu dengan hantu. Betul-betul saya diganggu. Baiklah, kisah daripada kiriman email yang saya nak bacakan. Diana berkongsi pengalaman. Kata Diana, saya ni dah memang sering kali pulang lewat malam. Satu, kerana saya bertugas. Tapi selalunya bukan kerana bertugas. Selalunya kerana saya pulang dari tempat tugas 7 malam. Habis kerja 7 malam. 7 malam tu saya akan hang out lah, berjumpa dengan teman-teman saya sampai pukul 12, 1, 2 pagi baru saya pulang. Ibu saya sering kali marah saya, Casey. Dia kata, engkau ni balik kerja tak tahu nak balik rumah. Nanti kau balik malam-malam selalu macam ni, hantu ikut kau baru kau tahu. Saya cuma katakan pada ibu saya, ibu ni jangan cakap meripik lah, zaman moden mana ada hantu. Dan inilah pengalaman yang saya terkena. Mungkin ini agaknya doa ibu supaya saya ni jangan balik terlampau malam, lewat malam lah, kata Diana. Hari ini maksudkan macam biasa, habis kerja pukul 7 malam, teman-teman ajak pergi lepak, tengok wayang. Kami keluar beramai-ramai, bila pulang masing-masing lah. Sampai rumah saya dah sebenarnya dah terlampau penat dan mengantuk, Casey. Bila turun dari teksi, saya jalan perlahan-lahan. Saya sempat SMS teman saya. Sedang SMS tu, saya masuk lift, saya tekan tingkat rumah saya. Saya tinggal di tingkat 9, Casey. Jadi apa yang berlaku, entah mungkin saya salah tekan, ataupun mungkin agaknya saya dah tekan nombor yang betul, tapi tak tahu kenapa. Kata Diana, bila saya dah masuk dalam lift rumah, saya tekan rumah saya, tingkat rumah saya 9. Lift tu naik, pintu lift terbuka, saya keluar. Bila saya keluar, saya pergi ke rumah yang pertama. Rumah saya adalah rumah yang pertama, dekat dengan lobi lift. Saya ketuk pintu. Hairan, saya ada kunci saya sendiri, Casey. Tapi malam tu saya boleh ketuk pintu rumah saya. Ibu saya boleh bangun, buka pintu besi, saya masuk ke dalam. Para pendengar Ria 897, kata Diana, apabila pintu besi dibuka, pintu kayu dibuka, dengan kuasa Tuhan, nasib baik saya tak jejakkan kaki terus masuk ke dalam rumah. Saya terpandang pada pintu. Setahu saya, Casey, kata Diana, rumah saya depan pintu tu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bila saya pandang tak ada, saya tengok nombor pintu, tingkat 10, Casey. Saya langkah ke belakang balik. Saya terus turun tangga. Sampai bawah, saya buka pintu rumah. Masuk dalam, duduk dekat sofa istighfar. Ketakutan. Kebetulan ibu saya keluar, beletihkan saya. Bila ibu beletihkan saya balik malam, ibu tengok saya tak layan. Selalunya saya menjawab. Terus saya masuk bilik. Kali ini saya diam, seolah-olah ketakutan. Ibu tanya, "Kau okey tak? Kenapa dengan kau ni?" Saya tanya pada ibu saya, "Bu, dekat atas rumah kita ni ada orang tinggal tak, Bu?" "Tak ada." Saya tahu kisi atas rumah tak ada orang. Saya nak double check dengan ibu saya. "Dekat atas rumah ni ada orang tinggal tak, Bu?" "Tak ada orang. Kenapa dengan kau ni?" Saya ceritakan, tadi naik lift pergi tingkat 9, tak tahu macam mana pintu lift buka tingkat 10. Saya main keluar, ketuk pintu. Atas ibu, ada orang buka pintu, macam ibu suruh saya masuk dalam rumah. Saya tengok nombor pintu tingkat 10. Rasa tak sedap, saya turun bawah. Casey, ibu saya cuba nak tenangkan saya. Dia keluar rumah, dia naik tingkat 10. Dia kata, "Mana ada orang, pintu tutup." Dia ketuk beberapa kali, rumah tu tak ada orang jawab. Turun bawah, dia kata, "Rumah atas memang tak ada orang." Saya menangis ketakutan. Sambil saya menangis, saya salahkan ibu saya. "Inilah doa ibu, cakap saya jumpa hantu. Akhirnya saya terkena buku dengan ruas. Terima kasih, Casey. Walaupun saya serik,
tapi hanya untuk beberapa minggu saja. Lepas tu kembali dengan tabiat balik malam lagi. Saudara, kisah-kisah